Okay. Katakan phone you rosak. Phone you pakai Nova. Boleh bagi saya satu brand phone lah selain daripada Samsung dengan iPhone. Vivo. Lagi lain Vivo. Viva apa ada kan? Viva. Viva. Okey, kata Oppo. Huawei. Huawei lah. Katakan Viva. Viva ada kan? Tak ada. Ada lah Viva. Ke Vivo? Viva kereta. Viva Viva kan? kereta. Okey, Vivo. Vivo. Katakan sekarang you pakai Vivo, phone you rosak. Lepas tu you tengok dalam Shopee, banyak iklan, Vivo paling murah. You nak beli tak Vivo? You tak nak kan? Sebab personal experience you kata, Vivo ni kamera tak cantik lah. Okey, macam sekarang. Okey. Berapa ramai daripada you yang sekarang tengok menghadiri kelas ni pakai phone? Mana lagi ramai? Pakai phone ke pakai laptop? Phone kan? Phone. Okey, Laptop. Okey, Hafiz. You pakai phone apa? iPhone. Yelah, takkan public phone pun. iPhone. iPhone. iPhone nanti. iPhone siapa pakai yang tak iPhone? You pakai iPhone berapa? 12. Tak. Habis? CS. So sesik aja. Okey. Umar. Umar pakai phone ke laptop sekarang? Phone apa? Realme Xiaomi Realme apa? 4. Realme 6. 6. So tak nak kalah. Okey. Ni Natasha. Natasha pakai laptop ke pakai phone sekarang? Phone. Okay, phone cak apa? Phone Vivo Y15. Y15. You sedar tak? Tadi ada pakai iPhone, ada yang pakai Umar tadi pakai apa? Tak ingat. Viva. Bukan. Umar pakai apa tadi? Realme. 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 Tasha pakai Vivo kan? You sedar tak? Quality dia berbeza. Ada yang sekarang you tengok color dia cair. Lepas tu ada yang you tengok you punya RAM tak cukup, putus-putus. Betul tak? Setiap orang kualiti yang berbeza. Katakan sekarang kita nak cari phone untuk online class. Of course you kata, sekarang aku dah try phone ni teruk. So you kena beli yang lain. So that is based on your personal experience. Okay, that is one. Second is physical capacity. Macam mana you nak select goals. Contoh macam ni lah. Breakfast. Apa betul ni? Aku nak makan 20 nasi lemak. Dia kata, mana muat perut aku? Kan? Ataupun macam tu lah, physical capacity. You nak set goal tapi you tahu you tak mampu. Contohnya macam you lah. Kata you ada sleep disc kan? You kata, aku bulan 12 ni aku nak panjat Gunung Kinabalu. So, kata, tak boleh lah set goal sebab you tak sihat. Kan? Ataupun you kata, you sekarang memang tak sihat, you kata, bulan depan saya nak masuk Ironman. Saya nak Ironman Langkawi kan. You nak lari, nak berenang, naik basikal semua. Tak boleh. Because your physical capacity tak boleh. Okay. Then, another factor that affect your decision in selecting your goals is your cultural norms and values. Kadang-kadang dia against punya value. Kan? Kata, tak boleh lah. Ataupun against dia punya culture. Ini tak elok lah, nanti orang cakap apa. Agama tidak memberinya. Kan? So tak boleh. And also goal accessibility. Maknanya goal tu macam mustahil je nak capai. Kan? Mungkin boleh capai tapi bukan masa terdekat. So those are the factors yang influence you dalam how you are going to select your goals. Okay. Lepas tu kita ada approach object dengan avoidance object. Macam tadi lah. Yang macam saya kata tadi, ada macam pulling, ada pushing. Approach object macam yang akan mendatangkan positive outcome. Avoidance object ialah yang mendatangkan negative outcome. Sebagai contoh, kalau dapat dekan, dapat kereta. Kalau tak dapat dekan, jangan balik kampung. That is avoidance object. So, approach object ialah benda yang positif. Kalau dapat dekan tahun SEM ni, kau dapat kereta kancil tahun 92. Kan? Tanpa enjin dan tanpa tayar.
Kan? So dia kata, oh dapat kereta baru. Atau dia kata, kau dapat 3.6 nanti grad nanti, ayah belikan kau apa nama Beza baru. That is positive account. So you nampak tak approach object. Maknanya you nak ke depan, you nak capai benda tu. Ataupun kau tak dapat dekan SRAM ni, memang ayah terminate line phone kau, iPhone 12 kau ayah ambil balik. So macam, oh aku tak nak lah handphone aku kena ambil balik. So you belajar elok-elok. Sama macam ni, okay. Okay. Approach and avoidance object dalam konteks ni lah. Sedar tak? Bila basah ketibas, tak ada orang nak dekat. Kalau tak basah, orang akan datang. Nampak tak? Dia punya approach and avoidance object dalam konteks iklan ni lah. Okay. Kita ada juga factors yang motivate orang pergi shopping. Contohnya orang keluar untuk seek specific goods. Saya keluar ni, okay, macam lepas ni saya keluar, okay, saya nak pergi beli batu-bata. Habis kelas ni saya nak keluar pergi beli batu-bata sebab saya nak buat tempat buat tanam sayur.
So saya keluar, memang nak cari batu-bata je. So that is seeking specific goods. Recreational shopping macam tu kata, pergi keluar dengan kawan-kawan, saja-saja relax kan. Duduk-duduk, lepas tu kita nak minum apa, Starbucks kan. Aktiviti spesifik shopping ni pula macam, oh saya nak keluar ni shopping untuk birthday bapak saya. Kan birthday, nak birthday anak. Mana aktiviti spesifik shopping. Demand spesifik shopping ni macam saya datang, saya nak pergi ni tempat ni mesti saya di apa nama? Orang akan datang, orang akan bantu saya. That is demand spesifik shopping. Saya nak tempat ni macam, okey saya nak pergi hotel ni. Saya nak pergi hotel ni, hotel mesti dia akan layan saya. Apa saya nak dia akan bagi. Hotel ni layanan dia 5 star, makanan dia kena star. That is demand spesifik shopping. Okey, ni sedap. Yang ni best. Ni saya nak tengok semua nama orang. Nampaknya saya hanya nampak gambar Fitri ya, Fitri. Ahmad Fitri. Ahmad Fitri. Okay, what happen if you cannot attain your goals? In my opinion, the Yes. first thing I feel fail. Okay. Let's say, okay, Fitri, after you graduated, okay. then you nak kerja apa? I wish to work at TV Al Hijrah. Okay, TV Al Hijrah. Okay, ini katakan Yes. this is a hypothetical situation lah. What if after you graduated, you cannot get a job at TV Al Hijrah? Apa yang you akan buat? I will find another macam mana? Apa? You will find another place. Tak dapat TV Al Hijrah, you pergi Astro Oasis. Ataupun tiba-tiba masuk CNN ke Al Jazeera kan. Okay, right. Okay. Yes. Okay, thank you. Okay, Aisyah. Aisyah ada dua. Aisyah Hassan. Saya. Aisyah. Okay, hari ni ada nak keluar pergi mana tak? Hari ni ada kot insyaAllah. Okay, nak pergi mana? Pergi Giant. Okay, nak pergi Giant nak beli apa? Nak beli apa? Nah, Nak beli pergi pos barang. okay, pos barang. Let's say, you kat Nilai ke sekarang? Saya. Okay, you nak pergi pos laju tu kan? Dekat Giant, dekat pos Giant tu kan? Katakan you pergi tadi, jawab pos tu tutup. Sekarang you nak pergi, jawab pos tu tutup dekat Giant. Apa you akan buat? What would you do when you cannot attain your goals? Goal saya nak pergi Giant, nak pergi pos barang. Pergi Giant, jawab pos tutup. What would you do? Pergi pejabat pos lain. Pergi pejabat pos lain. Okay, that is good. Thank you, Aisyah. So, if we cannot attain our goals, we will find substitute goals. Macam tadi, Fitri, kalau tak dapat kerja TV Al Hijrah, saya cari TV lain. Kan? Aisyah pula, bila dia tak dapat tu, dia pergi cari job post yang lain yang buka. Mungkin ada orang yang macam Aisyah, dia nak pergi pos laju, dia kata, pos laju tutup, aku pergi JNT lah. So, you substitute. Kan, you punya goals. So, ada banyak cara, apabila we cannot attain our goals, dia ada banyak cara. Satu, substitute goals. Kita gantikan goals kita dengan goals yang lain. Tak dapat yang terbaik, kita pergi the second best. The second one is frustration. Tak dapat, frust. Okay, so in frustration you have you ada defense mechanism dalam frustration. Okay, saya tunjuk. What is frustration? Feeling that results from failure to achieve goal. And defense mechanism are cognitive and behavioral ways to handle frustration. So bila you frust, you ada defense mechanism. Macam mana you react to your frustration. Okay, these are the defense mechanism. You boleh jadi aggressive. You jadi marah. Ngamuk. You boleh rationalize. Ramai yang saya kenal kan rationalize. Tak apalah, bukan rezeki. Kita cubalah lain kali. Kan? Mungkin belum sampai lagi rezeki. Regression. Instead of jadi aggression, orang tu regress. Orang tu jadi macam apa namanya? Dia walk away kan from that situation. Kan? Lepas tu you ada projection. Dia macam
okey, tak dapat ni, kita projek. Lain kali kita nak buat apa? Kemudian kita ada daydreaming, berangan. Kalau dapat ni okey lah. Tak dapat, apa kata kalau aku dapat? Ingat tak ada orang kata, berangan tu free. Lepas tu you identify with another goals. Ataupun you withdraw, terus stop, tak nak apa benda. Ya Allah, atau contoh tadi siapa tadi nak pergi post kan, bah tutup. Alah balik rumah. Kan? Balik rumah. Ataupun you jadi agresif. Mengamuk kat situ. Apa pasal jawab post ni tutup? Habis pecah separuh Giant kan? Ataupun you daydreaming. Kan bagus tadi Giant post ni buka. Kan senang, aku boleh beli stamp sekali. Kan? Lepas tu you boleh rationalize juga. Tak apalah, besok boleh pergi lagi. Ataupun mungkin dia lambat buka kot, hari ni tidur. Macam tadi saya keluar. Pagi tadi, pukul 6.55 nak beli makan. Saya tahu dekat situ dia ada roti canai, dia ada kacang pul, dia ada macam-macam lah kedai makan. So anak saya pesan, dia kata ready beli, saya nak beli bihun. Dalam bihun tu syarat sah. Bihun saya ialah dalam bihun kena ada bergedil dengan telur mata. So anak saya, wife saya dia nak roti canai, lepas tu seorang lagi nak roti john. Bila saya sampai sana, sebab selalu pukul 6 lebih, orang yang tembak roti canai dah ada, memang orang dah ramai. Sampai-sampai saya tengok, tempat buat roti canai tu panas. Saya tanya, saya nak roti canai apa? Orang buat roti canai tu tak sampai lagi. Saya keluar 6.55, 6.50, saya sampai tu pukul 7, tak tahu. Lepas tu saya tengok, saya kata tak apalah, saya order, saya ganti yang roti canai tu tadi dengan kacang pul. Dengan kacang pul lah. Lepas tu saya rasa saya sampai 7.25 tu orang tu tak sampai lagi. Dia kata tak apalah, mungkin tu dia kata rationalize ni kadang-kadang kita sangka baik. Kita sangka baik. So that is rationalization. Sebenarnya jadi manusia bagus kita rationalize. Sifat-sifat yang lain tak elok dalam defense mechanism. Nak buat apa mengamuk? Nak buat apa lagi daripada masalah? Nak buat apa berangan? Nak buat apa tipu? Kita kan lebih baik kita rationalize. Apalah? Mungkin orang tu lambat bangun, mungkin dia ada kecemasan, tak ada roti canai, tak apalah, it's not the end of the world kan. Pernah nampak kan kadang-kadang benda yang simple dekat kedai roti canai, orang tu terlambat sikit ada orang mengamuk. Apa ni, saya dah tunggu lama, berapa lama abang tunggu? 2 minit kan, habis dah, 5 kursi dah pecah. Kadang-kadang ni lah, dalam this thing is very evident kan dalam keadaan ekonomi macam sekarang. Benda yang sikit aja boleh menyebabkan orang take off, mengamuk. Okay, sekarang we are going to understand the system of classifying needs. Ni banyak. Contoh ni best. Kita ada needs ada banyak. Needs for according to Murray. Need ada need for achievement. Macam tadi lah. Saya nak dapat dekan, anugerah dekan. Ataupun ada orang, saya nak dapat anugerah sebab saya nak nampak itu sebagai satu yang berjaya untuk diri saya. That is need for achievement. Tapi ada orang nak need for exhibition. Aku nak anugerah dekan supaya aku jadi center of attraction. Orang nampak aku, pandailah dia. That is, nampak tak benda yang sama? Benda yang sama, mendapat anugerah dekan. Tapi ada orang tu dia punya need lain. Satu, dia nak anugerah dekan tu sebagai pengiktirafan kepada dia dah belajar penat, dia dapat anugerah dekan. That is need for achievement. Ada orang need for exhibition, nak belagak. Dia orang kata pandai. Ada orang juga, dia nak jadikan benda itu ialah need for affiliation. Maknanya dia nak join dengan budak-budak pandai yang lain. Dan dia dapat, saya kata, kalau aku dapat anugerah dekan SEM ni, aku dapat lepak dengan geng-geng yang semua anugerah dekan. Budak-budak ni pandai, study dengan orang best. That is need of affiliation. Or, nak dapat anugerah dekan sebab you want the need, of dominance of power. Biar orang tahu aku pandai. Kan? So, kau tak pandai, aku pandai. Ataupun, dia kata, nak anugerah dekan tu sebagai a need of change. Aku selama ni dapat teruk, aku nak berubah. Kan? Dapat anugerah dekan ni sebagai aku punya kehendak untuk berubah. Ataupun, need for order, to keep things neat and organized. Hidup aku serabai betul. Kalau dengan anugerah dekan ni mesti aku lepas ni aku study, ikut masa, aku ada jadual aku akan buat kerja rumah, hantar assignment. Ni nampak tak? Benda yang sama, tapi dia boleh classify into different needs. So this is Murray's psychogenic needs.
Okey, tengok ni tadi. Ada achievement, exhibition, affiliation, power, change, order. Okey, saya tengok siapa dah. Anissa. Ya, Anissa. Anissa binti Talib. Ya. Anissa. Yang ini, Elan ni, dia appeal to which need? Yang tadi, Elan ni, dia appeal to which need? Work and study, OUM, part-time study, your way to a better career. Anissa, dia appeal kepada need mana? Achievement ke, exhibition ke, affiliation, power, change or order? Achievement. Achievement. Okey. Achievement kan? Tapi okey tak kalau ada orang kata dia nak benda ni sebagai a need of change? Boleh. Boleh kan? Sebagai contoh sekarang dia kerja sebagai tukang ni kan. Dia kata, kalau aku sambung belajar lagi, aku ambil diploma ke, aku boleh ubah kerjaan aku. Betul tak? Kan? Aku pun nak kerja pejabat juga. Aku pun nak rasa juga gaji 1,000 lebih, 2,000 sebulan. So, it can be a need of achievement and it can also be a need of change, a need for change for different types of people. Kan setiap orang lain-lain kan. Okay, thank you Anissa. Okay. Siapa nama? Sima Sorfina. Ya, sir. Nama memang Sima Sorfina ke? Ya, sayang. Oh, nama betul Sima. Nama betul. Oh, saya ingat nama short form Sima Sorfina Ingat nama-nama glamour Okey, Sima. Okey, Sima. Ni Elan ni appeal to which need? Long holiday vacation 2019 Malaysia holiday. Which need? Ni untuk tak ada betul, tak ada salah. You cuma pilih mana satu, you justify. Kenapa you rasa tu? rasa exhibition ke, sir? Exhibition. Dia nak jadi center of attention lah. Aku mana tadi? Aku bercuti, so orang nampak aku power lah. Macam tu. Taklah nampak power kot, sir. Nampak apa? Oh, sebab you kata need for apa tadi? Exhibition. Exhibition ni shock or thrill others and be the center of attention. So dengan bercuti ni semua orang pandang saya. Tak mungkin, sir. Tak mungkin. Affiliation. Affiliation kan. You want to spend time, form strong friendship and attachment with others. Okay? Betul. Alright. Siapa tadi nama tadi? Sima. Ya, saya. Okay, Sima. Can it also be need for change? Boleh. Kan sebab dia kata 2019 ni aku tak perut kat office buat kerja, aku nak long holiday. Nak ubah. Betul? Betul. Alright, thank you Sima. Welcome. Ini siapa pula? Oh, nama semua unik-unik Rauhaini. Yes, sir. Tengah buat apa tu? Okey, Rauhaini ini appeal to which need? Dia kata riverbank white water rafting specialist. Do what you like what you do. Experience and exhilarating ride down the river. Achievement mungkin. Achievement mungkin. Okey, you rasa antara banyak-banyak ni apa lagi dia boleh jadi? Dia boleh jadi achievement, lagi dia boleh jadi apa? Change. Dia boleh jadi change kan? Mungkin selama ni siapa pernah white water rafting? Tak pernah. Takut tak white water rafting? White water rafting selalunya you tak pergi dekat sungai yang tenang, you akan pergi sungai yang buruk kan? Kan you naik tu kan dia air dia macam ni, lompat lepas tu ada batu kan? Mana ada white water rafting macam naik gondola kan? Tak ada kan? Dia akan ada yang ganas-ganas kan? So betul, untuk change mungkin selama ni orang ni jenis duduk senyap ya. Lepas tu kata aku nak change, aku nak something yang lasak.
Betul. Ataupun dia pun boleh jadi need for affiliation. Dia nak duduk dengan kawan-kawan. Ataupun dalam ni pun boleh jadi need for exhibition. Balik daripada tu kata, kau tahu tak aku pergi whitewater rafting. Kau orang mana pernah pergi whitewater rafting? Nampak tak? Ataupun dia pergi ni to exert ataupun to show dia punya power. Dia memang power whitewater rafting. Dia pergi ni dengan kawan-kawan dia tak pernah whitewater rafting. So dia pergi, dia kata, kau tengok ni, whitewater rafting ni simple je, kau tengok, kau ikut aku. Nampak? Sebab tu dia kata, setiap benda walaupun sama tapi kepada orang lain dia akan jadi lain. Ni kan? Sebab tu kita kadang-kadang kita kena bersangka baik. Sebagai contoh kan, selalu sangat orang cakap bila kita tengok dalam FB orang tunjuk orang bantu orang. Ni nak belagak. Kenapa perkataan belagak dulu will come first rather than memang dia nak tolong orang. Sebab tu kita kadang-kadang benda yang bahaya, nak tahu kenapa? Because inadvertently kita ni sebenarnya reflect apa yang dekat dalam kita. Tahu, bila kita kata niat dia nak belagak. Sebab apa? Kita tahu kalau kita buat macam tu kita yang belagak. Kita akan belagak kalau kita buat macam tu. Sebab tu setiap orang need motivation, dia punya sebab berbeza kan, walaupun benda yang sama. So according to hierarchy, ni dah belajar banyak kali kan, hierarchy Maslow of need, you kena fulfill bawah dulu baru naik ke atas. Physiological needs. You kena ada makan, minum, apa benda semua kan. Sebagai contoh, setuju atau tidak? Ni kita tanya. Maizatul. Ya, Maizatul Syuha, apa nama? Syuha titik-titik 3. Maizatul. Tak ada Maizatul. Okay, next. Fikri. Fikri? Tengah masak dia. Oh, Fikri masak dengan Maizatul. Okey, ni siapa tadi cakap Hasif eh? Tak. Bukan, siapa? Siapa-siapa lah you. Okey, saya nak tanya soalan ni kepada you yang ni. Setuju tak bila saya katakan kita kena fulfill yang ni dulu baru kita boleh naik yang ke atas? Setuju. Kan? Sebab you ambil satu contoh. Orang ni dia lapar, dia tak ada baju, dia tak ada apa, tiba-tiba nak pergi terus lompat pergi buat kawan. Ada orang tak nak kawan dengan dia? Tak ada. Tak ada baju, tak ada apa, baju muka kotor, dia lapar, dia datang-datang. Tak payah aku makan, tak payah pakai baju, tak payah apa, aku nak kawan dulu. Tak logik kan? Apa tu dia kata? Dalam Maslow hierarchy of need, dia selalu kata kita fulfill basic, we migrated to next. Bila kita dah makan, kita dah cukup, kita dah ada minum, ada baju semua, baru kita pergi protection. Kan? Selamat, rasa selamat. Lepas tu baru kita nak ada kawan. Lepas tu baru kita, bila dah ada kawan, baru kita nak ada self-esteem, prestige. Lepas tu baru self-actualization. Mana boleh-boleh tiba-tiba tak ada baju, tak ada makan, tak ada apa, aku nak nampak prestige. Orang akan kata, gila budak ni. Kan? So kita ni. That is Maslow hierarchy. So yang macam yang ini apa nama Al-Ghazali kan. Punya hierarchy of need, kita ada tahsiniat, hajiat, daruriyat. Kita ada daruriyat, hajiat, tahsiniat. Kan kita nak makan dulu, kita nak apa, barulah naik satu. Alright. Okay, macam mana kita nak tahu impact of hidden motive? Kadang-kadang orang kata apa, motif tersembunyi kan, seseorang itu melalui motivational research. Kita research, kita nak gali subconscious ataupun hidden motivation. Selalu bila kita kata hidden motivation kan, sebenarnya ialah satu berlaku secara sedar atau tidak sedar, subconscious. Kadang-kadang kita tak sedar, kita selalu beli benda ni. Bila orang kata, kau memang suka benda ni? Tak sedar. You dah ada habit kan, buying and consumption habit yang you tak sedar, orang lain sedar. Dia kata, kenapa aku beli ni? Rupanya bila kita dah buat research, sebab keluarga you memang, contohnya pakai bedak you pakai bedak, you tak sedar pun, you kata, aku nak bedak ni. Bila pergi kedai, nak bedak ni. You tak sedar bahawa parents you pakai bedak tu, atuk you pakai, sepupu you pakai, you tak sedar. So kan, sebab tu kita kata we have to do some motivational research untuk dig up kita punya subconscious of hidden motives. Okey, ni ada banyak 1, 2,
Okey, ada dua. Okey. Macam mana kita nak tahu hidden motive seseorang itu? Kita boleh guna projective techniques ataupun thematic perception test. Okey, saya ambil contoh. Contohnya kita nak tahu kenapa orang tu beli barang kan. Dia bagi satu tajuk. Okey, sekarang kita nak buat research, kita ada 6 orang Kita nak tahu tentang corak pembelian sos tomato. Lepas tu cerita, okey, boleh tak ceritakan tentang sos tomato? Seorang-seorang cerita, lepas tu baru kita sedar, oh, macam ni pattern dia. Jadi storytelling. Role playing. Kita nak cari apa hidden motive orang membeli sos tomato. Kita ada sama juga dalam grup. Okey, kita nak simulate hari ini macam mana proses pembelian sos tomato. Okey, awak jadi cashier, awak jadi tukang beli sos tomato, awak jadi tukang promoter sos tomato atau semua you nampak orang ni beli macam mana, orang ni macam mana. Kemudian ada word association. Word association, okey, kita cari word-word yang associate dengan sos tomato. Contohnya, sos. Ni grup ramai-ramai kan? Okey, merah. Oh, merah sama dengan sos tomato. Orang kata okey, apa nama, sayur, apa nama, burger, orang akan jawab sos tomato. Kan, word association. Maksudnya you associate word ni dengan sos tomato. Lepas tu you boleh guna sentence completion. Sos tomato sedap kerana, betul, complete the sentence. Okey. Ataupun you can use thematic as a perception test, picture drawing. Okey, semua sekali dalam grup ni kita lukis sos tomato. Ataupun you guna photo sort. You ada ini ialah gambar-gambar ni, sila susun gambar. Kan? So that is thematic perception test. Okey. Sekarang we want to understand how consumers use technology. Ingat tak one of your assignment, your group assignment kan, online purchase online platform motive for buying online. Some people go online kan untuk inilah pembelian online because they are interested in buying and comparing product features. You masuk dalam Lazada, you masuk dalam Shopee, you nak beli laptop. You akan sort harga, you akan sort ni benda semua, you compare. So, you nak beli, then you compare. Because online punya platform, it allows you to compare before you make your purchasing decision. Betul. Sebagai contoh, kalau you nak pergi beli laptop, you pergi Lawyat. Kalau you pergi satu kedai, lepas tu you okay, kedai ni mana, kedai ni features ni. So dia menjadi hassle. You end up spending the rest of your day just because you want to purchase one laptop je. Jadi pening. Kan? Rather than kalau you buat online sekejap je, faham you boleh get. Yang kedua, online you can personalize product. Okay, for example, you boleh pilih. Kan, color ni you nak berapa berat. Macam contohnya semalam saya cari nak beli batu sungai kan. Ada size. Lepas tu boleh campur pula, size besar, sederhana, kecil. Nak berapa kilo. Kan, you boleh personalize your product. Atau contohnya you nak beli gift, you boleh kata, oh boleh tak letak kad. Tapi kalau macam kat kedai, you kata boleh wrap, tak boleh. You kena, ada kedai boleh wrap, ada kedai tak boleh wrap kan. You kena beli kertas balik rumah wrap, lepas tu kena cari kad. Tapi kalau online dia boleh, okay, kad cakap happy birthday, selamat hari jadi ayahandaku, benda semua kan. You boleh buat macam tu. And, percaya atau tidak, sometimes online punya interaction ni dia promotes good customer service. You boleh tanya. Sampai malam you boleh tanya. Kak, boleh ada diskaun lah. Kak, ni kalau beli ada warranty ke? Kak, ni tak. Kak, tudung ni rasa kena tak dengan baju saya warna purple? Kan? And also online, you ada price and free samples. You ada vouchers. You ada contohnya Shopee ada apa? Coin cashback. Banyak beli you ada. Kan? Dalam online in which it is not available kalau you buat
offline kan, pergi kedai. Boleh tak minta ni? Kadang-kadang macam nak gaduh. Boleh lah. Takkan tak boleh dapat free kalender je. Tak boleh kan, jadi bergaduh. Kan? Okay, now to understand personality development. Okay, adakah dia punya personality itu diwarisi ataupun berdasarkan you punya early childhood experience? Maknanya waktu you kecil lagi, mungkin setahun sampai 5 tahun, you punya experience from that period. Kan? Adakah personality itu diwarisi ataupun you belajar waktu you kecil? Ataupun adakah dia social ataupun di-influence oleh environment? Adakah dia dipengaruhi oleh persekitaran you ataupun orang-orang yang you berinteraksi? Adakah dia unified whole ataupun specific traits? Okay, apa maksud unified whole dengan specific traits? Sebagai contoh, macam orang tengok saya, orang kata, muka sombong. Sombong, dia ni mesti sombong. So unified whole. Dia akan sombong dalam semua keadaan. Mengajar sombong, beli barang sombong, pergi surau sombong, kerja sombong. That is unified whole. Kalau dia sombong, maka dia beristiqamah dalam kesombongannya. Ataupun specific traits. Dia ni sombong time dia tak kenal orang yang dia tak kenal. Ataupun dia ni marah kalau dia tengah lapar. Specific trait, dia hanya berlaku time tu. Dia kenal macam saya, kalau ramai orang tahu yang kenal saya akan marah ketika meeting kalau tak ada makanan. Silap. Saya akan marah ketika saya lapar. So kalau ada meeting yang entah apa benda yang dia orang tahu nak decision, mesti ada makanan. Setuju, betul. Kan? Aduh dah lah tanya benda berat-berat, lepas tu tak ada makan kan. Nak suruh buat keputusan yang harga sejuta semua. Lepas tu nak gaduh-gaduh, saya tak boleh, saya kena makan dulu. Lepas tu kalau ada meeting besar, dia orang cakap, bagi dia makan dulu. Sebab saya kalau lapar, saya marah. Kan? Maknanya saya ni pemarah ketika lapar. Saya bukan sentiasa pemarah, orang kata. Sentiasa pemarah ialah unified whole. Dia ni dalam keadaan apa pun dia marah. Selamat Hari Raya pun dia marah, Deepavali pun dia marah, orang kahwin pun dia marah, orang tengah meninggal pun dia marah. That is unified whole. Dia memang orang kenal dengan pemarah. Kan? Okay, that is unified whole versus specific traits. So reflect individuals. Okay, no two individuals are exactly alike. Tak ada dua orang sama. Lebih kurang ada, tapi sama sebiji sebijun tak ada. So because of your personality differences ni menyebabkan penjual, peniaga boleh categorize you into different groups. Orang yang suka, macam contohnya kedai, sudah tak minuman. You ada katakan teh bunga chrysanthemum kan. You ada apa? Tanpa gula, kurang manis. Kan? You ada regular, macam Coke lah. Seperti dia kata, Coke ada satu tapi ada macam-macam lah. Zero ni, Coke ada vanilla Coke, apa semua. Kan? Sebab ada orang suka Coke tapi dia suka vanilla Coke. Dia suka Coke tanpa kalori. Dia suka kan. Betul kata, personality orang ni yang berbeza menyebabkan marketer boleh group you into categorize you into different groups. Okay, your personality selalunya consistent and enduring. Sama aja. Tetapi boleh berubah. So, betul tak? Kalau dia macam tu, you boleh agak lah dia macam ni. Sebagai contoh kan, you ada kenal lecturer you yang garang. You nak tanya pasal sama pun dia takut. Kan? Tapi tiba-tiba you kata, takut nak jumpa dia, mesti marah, mesti dia cengeng. Dia mesti tak nak jawab apa semua. Tapi tiba-tiba you jumpa, okey, mari datang sini patient. Ya benar ni, buat terbiak ke? Tak. Yes, your personality is consistent and enduring, tapi it can change. Kan? Sebab tu next week, how to change your personality ni, how to change customers motivation. Nanti kita akan belajar next week dalam topik consumer learning. Macam mana kita nak mengajar consumer itu berubah. Kalau consumer tak berubah, tentunya kita ada barang. Kan? Kita makan. Contohnya makanan. Makanan kita pedas. So orang yang suka pedas je lah suka makan. Tapi macam mana kita nak ajar orang yang tak suka makan pedas. Itulah consumer learning. Itu consumer learning. That we will cover that in next week's punya chapter. Okay, kita nak understand how personality traits shape consumer behavior. Okay, personality traits ni ialah karakteristik yang bezakan seorang dengan seorang yang lain.
Kita ada banyak personality test. Kita ada psychometric test. Saya tak tahu, some of you memang mesti ada yang pernah ambil psychometric test kan. Lebih-lebih lagi contohnya kalau you nak minta beasiswa, sekarang beasiswa, JPA ke apa semua ada psychometric test. You nak minta loan MARA ke loan apa, you nak beasiswa lah, bukan beasiswa pinjaman pelajaran memang ada. Kalau you nak ambil pinjaman MARA pinjaman perniagaan pun sekarang dah ada. Personality test banyak ada. Sebab contohnya dalam personality psychometric test MARA untuk usahawan, dia akan categorize you into two groups. One is high risk, one is low risk. Orang yang terlalu risiko tinggi untuk jadi usahawan, orang yang risiko rendah untuk jadi usahawan. Lepas tu kita ada yang apa? Kompetisi kecenderungan untuk jadi apa kan. Sekarang daripada sekolah rendah dah ada personality traits ni punya test. Ini ialah jenis-jenis ni lah. Jenis-jenis personality. Contohnya innovators dengan laggards. Innovators ni orang yang suka cipta sesuatu, suka benda baru. Laggards ni orang yang jenis ke belakang, relax je. Dia dah okey dengan status quo dia. Lepas tu kita ada orang yang close minded, orang yang open minded. Dan ada orang yang betul-betul habis open minded. Lepas tu kita ada orang yang conform dengan individual. Conform ni diikut orang. Conform mengikut orang. Diikut, okey, semua orang macam tu, dia macam tu. Versus individuality, dia nak unik. Okey. Lepas tu ada orang yang optimum stimulation level. Dia ada tahap dia macam mana nak bagi dia excited kan. Dia ada lebih daripada had ni, dia will be stimulated. Contohnya macam dia. Ada orang ni macam you nak jual barang kat dia macam ni. Lepas tu bila you ada press something lah, yang you cakap pap, dia berminat. Orang tu ialah orang yang jenis optimum stimulation level. You kena tahu kat mana yang boleh excite dia. Lepas tu ada orang yang sensation seeking. Ini orang yang suka melompat bangunan dan benda semua. Novelty seeking pun orang yang suka benda-benda yang unik. Ada orang collect stamp, ada orang collect bateri, ada orang makan sabun benda kan. Lepas tu ada orang yang ada need for cognition. Dia suka benda yang berfikir. You bagi benda yang mudah kat dia macam dia tak tercabar. Kan? Orang yang macam tu macam mana nak tackle dia untuk jual barang ni. Kemudian ada orang yang visualizer dengan verbalizer. Visualizer ni jenis yang orang ni dia suka tengok. So you kena bagi dia flyers, you kena bagi dia video, dia kena bagi apa. Dia berbeza dengan orang yang verbalizer, suka cakap. You kena ada salesman ataupun yang salesman yang bercakap dengan dia. Kan? Sebab dia suka bercakap dengan banding orang yang suka tengok. Dia suka tengok brochure. So you kena brochure dia dalam bentuk brochure, dalam bentuk online, dalam bentuk video. Pasal ada orang yang jenis materialism, ada orang yang jenis compulsion. Dia beli tiba-tiba, ikut apa dia punya impulse dia, compulsion. Ada orang yang jenis fixation, dia benda tu je. Ada orang yang jenis dia saja ethnocentric. So these are different types of people. Dan sebagai usahawan, sebagai company yang keluarkan services or products, you kena faham macam mana nak tackle these different personalities. Okey, yang ni interview ni nanti. Okey, brand personification. You pernah jumpa kan kawan-kawan you? Yang kalau barang Apple, semua Apple ada. Daripada laptop, handphone, iPad, iPod, apa semualah. Semua ada. Macam budak-budak ni suka benda yang Disney kan. Tilam dia, katil dia, cadar dia, bantal dia. Dia punya langsir dia semua Disney. Ada orang suka McDonald, dia simpan lah Minion lah apa benda semua McDonald. Ada orang suka Harley Davidson, daripada baju semua, topi, motor semua dia ada. Ada orang collect Coke. Ada orang memang suka identify. Dia kata contohnya macam ni mana tadi? You all ni semua ada tak yang brand attachment? Macam siapa lagi nama? Asfar. Aspa, you ada tak attracted kepada benda ni? You ada simpan Coke ke? You identify you dengan panggil Aspa, the Coke man. Ke barang Apple ke Aspa. Ada. Budak Apple kan? Budak Apple makan separuh ke Nike ke daripada atas sampai bawah Nike, kasut Nike, seluar Nike, topi Nike, baju Nike ada? Ada tak ada? Saya bebas. Bebas Ataupun ada bebas ke baju free je?
Ataupun you ada tak kawan-kawan you dalam ni yang macam tu? You nampak dia, dia suka semua benda dia. Macam dia ni dia pakai iPad, iPod, iPad kan, semua dia pakai. Ada? Mesti ada kan? Sebab saya kenal ada seorang lecturer UM. Daripada atas sampai bawah semua Apple punya. Lepas tu saya tengok budak-budak remaja sekarang pun kalau Adidas, topi semua sampai ke bawah, kasut semua, jaket semua Adidas. Betul tak? Kan? You personify you dengan brand tu. Sekarang banyak you dapat benda macam tu lah yang kita dapat lihat. Okay. Macam mana self-image ini, apa impact self-image pada consumer behavior? You ada actual self-image. Macam sekarang lah, dia kata, aku ni macam ni lah, gemuk pendek. Tapi ideal self-image kan best aku ni dapat jadi tinggi, kurus. Okay, that is ideal. Apa yang saya nak capai. Actual macam ni. Ideal apa yang saya nak capai. Kemudian social self-image. Kan best kalau masyarakat memandang aku sebagai orang macam ni. Sebab kita ada sebenarnya 3 self-image. Contohnya lah, sebagai katakan you dah bekerja, you dah grad, you dah kerja. Actual self-image. Dia kata, okay, sekarang you kerja je jadi senior executive lah. Lepas tu dia kata, idealnya kata, kalau masa setahun ni aku jadi manager, okay. Itu ideal. Social self-image. Aku nak masyarakat pandang aku sebagai seorang manager. Walaupun aku sekarang exact sebagai seorang manager yang berwibawa. You nak masyarakat memandang you. Tapi last kali you nak apa? You nak ideal social self-image. You nak apa yang masyarakat sepatutnya pandang aku. Ideal ni tadi, you punya ideal self-image ni combine dengan social self-image ni. Kan? Sedar tak? Dalam apa-apa keadaan pun kita jarang jadi actual self-image. Kan? Masyarakat banyak sekarang, zaman sekarang orang nak ideal social self-image. Dia nak masyarakat dictate apa dia perlu jadi. Itu masalah. Itu yang tiba-tiba you bawa kereta mahal, you hutang, rumah kena besar, tapi you pendapatan you kecil. Sebab you nak orang pandang you macam tu. Kan? Dah habis lah. Patut tekan-tekan tak. Okay, so do you have any questions? Regarding anything lah, regarding your assignments, regarding to this chapter, or we want to proceed with next week chapter. Saya rasa kita sambung sikit lah. Sir. Ya. Nak tanya yang assignment group tu kan, yang kena hantar slide presentation. Ya. Dekat guideline tu ada arahan suruh attach rubrik tu sekali. Yang tu maksudnya rubrik untuk markah tu masukkan dalam slide tu macam mana? Tak payah lah. Yang itu kalau itu dulu itu dulu sebab dulu saya kena tanda manual kan. Sekarang apa nama you punya rubrik tu saya print dekat saya. Itu tak perlu. Sebab semua rubrik tu saya itu dulu kalau manual you datang kelas tanda. Sekarang saya baca daripada skrin kan. Saya baca daripada skrin. Saya baca dari skrin, lepas tu rubrik ada kat depan. So contohnya tadi siapa yang tanya? Nasrin. Nasrin, grup Nasrin kan. Lepas tu ada nombor metrik, number semua tu. Saya buka, okay, tajuk saya letak dalam rubrik tu. Saya sambil baca saya tanda lah. So yang semua rubrik tu saya akan compilekan lah. In this class you ada berapa? 40 lebih student kan. Saya akan compilekan lah KQB2. Don't worry, tak ada. Tak perlu. Tadi Aliana tanya boleh record lecture. Saya sedar saya terrecord lambat. Tapi dah record dah. Don't worry. Ada apa-apa soalan lagi sebelum saya start chapter yang seterusnya? Saya start sikit sebab you dah lambat satu chapter. 2B. Kita ambil sikit half an hour. Okay, tadi kita cover topik 2A. Sedar tak tadi saya kata kita akan cover dalam consumer learning dalam topik 2B. So macam mana kita nak ngajar orang ni? Sebab kita kata walaupun you continuous apa benda semua sikap you personality, namun dia boleh diubah. So dalam ni kita nak tahu from this topic, kita nak tahu macam mana consumer belajar dan macam mana kita nak ubah consumer. Dekat mana? Kan? Orang tak suka pedas, kita boleh bagi pedas. Kan? Kalau tak parahlah kita hanya jual kepada orang yang pedas.
Kan? Okey. Ya. Okey. Topik 2B consumer learning. Okay, ingat tadi just now in 2A we covered need, motivation, personality traits, perception and attitudes. So in topic 2B we are going to cover learning consumer learning in which we are going to learn about knowledge and also experience. Nah, banyak. Kita nak tahu what are the elements included in the learning process. Dalam ni kita akan belajar what is behavioral learning, classical conditioning, roles of stimulus, generalization and discrimination. Saya ambil satu contoh. Okey. Siapa nak kena? Asfar dah kena. Hidayah. Hidayah Mamat. Okey, Hidayah. Hello? Yes, sir. Okey, alright. Hidayah, kalau katakan ni dalam keadaan gelap, tiba-tiba ada satu cahaya, apa yang akan buat? Cahaya blinding je cahaya. Flash. Apa yang akan buat? Pejam mata. Betul. Okey. So itu yang saya nak tunjuk. Cahaya itu ialah stimulus. Kan? Reaction terhadap stimulus tu ialah you pejam mata. Kan? Macam tiba-tiba hujan kena tangan. Hujan tu, air tu rasa sejuk tu ialah stimulus. Hujan tu stimulus. Lepas tu you lari. Cari tempat berlindung. That is your reaction towards your stimulus. Ataupun contohnya panas. Panas you rasa haus. Sebab panas tu cahaya matahari, that is a stimulus. You rasa haus, itu you punya your reaction. You kena cari air. Kena cari ice cream. Kan? So saya nak tunjukkan what is stimulus, how you react with stimulus. And then kita pun tahu kita ada juga instrumental conditioning. And then we learn about observational learning. Lepas tu how consumer process information. Ingat tak tadi saya ada cerita cognitive learning? Kan? Kemudian macam mana impact of involvement, ada passive learning. Kita ada, sometimes kita belajar secara pasif. Kan selalu kita kata, dalam universiti kita kena ada active learning. Student kena buat kerja benda semua. Sometimes they are passive learning. Lepas tu last sekali kita nak tahu how to measure the input of consumer, the outcome of consumer learning. Okay. Dalam Islam tu ada banyak, contohnya dalam Quran juga kita ada yang pertama sekali surah Al-Alaq ayat 1. Kan? Lepas tu yalah Iqra kan. Kemudian surah Taha ayat 114. Lepas tu kita ada banyak dalam Islam. Dan yang paling penting sekali dalam belajar ni kita ada open minds. Kita tak boleh salah. Benda salah pun bagus. Nak tahu kenapa? Itu yang boleh menjadi, katakan yang baik jadi teladan, yang kurang baik jadi sempadan. Okey, saya antara salah seorang yang terlibat dalam proses problem based learning. Dan pembelajaran berasaskan masalah. Saya ingat lagi a lot of people, a lot of fields are open towards the application of problem based learning. Contohnya dalam business, dalam accounting, dalam law, even dalam science. Tapi bila saya nak ajar macam ni lah, Quran dan Sunnah, some of the lecturers dia akan cakap, mana boleh kita buat problem based learning, nanti student nak belajar benda salah. Saya kata kita kena tahu student kita buat salah ke tak. Dalam ni lah Quran ke dalam Sunnah ke kadang ada pemahaman yang salah kan. Saya kata that is good because sekarang kita boleh tahu kat mana student buat salah, kat mana orang buat salah, kita perbetulkan. So that is why whenever kita nak tuntut ilmu, kita kena ada open mind. Kita sangka baik dulu. Rasa kita belajar, kita compare, kita okey ni salah. Bila dah salah, kita kata jangan kita buat benda ni. Kemudian we also have to try to learn from others. Jangan malu belajar dengan orang walaupun orang itu lebih muda daripada you. Belajar daripada macam saya, belajar daripada anak saya, new skills.
Kan? Ada orang belajar daripada orang yang lebih bawah daripada dia. Contohnya you boss, you belajar daripada kerani ajar macam tu. Kita tak tahu because ingat we learn from formal education and also experience. Sometimes we don't learn from our own experience. We learn from other people's experience. Mungkin some of you mengajar saya, ada benda saya tak tahu. Kan? You learn from me and at the same time I also learn from you. Kita belajar tiap hari, kan? Almost setiap masa. Contohnya macam tadi lah. Contohnya, you jalan, you nampak kat depan tu ada orang jatuh dalam longkang. You sedar tak? Itu ialah satu pembelajaran. You nampak, you tahu dekat depan tu longkang, you akan skip longkang tu, you takkan jatuh dalam longkang. That is also pembelajaran. Okay, dalam belajar juga you kena ada patience and passion. Patience ni sabar. Passion ni semangat. Patience and passion. You tak boleh macam, ya Allah lambat betul dia ajar ni. Sebab kadang-kadang ada orang tu dia nak ajar benda tu. Okay, contoh macam saya lah. Saya tenaga pengajar Shopee. Tapi ramai orang ajar Shopee through online, tapi saya lagi suka mengajar Shopee offline. Sebab saya boleh tunjuk. Bila saya ajar Shopee online, ada something lost in translation, something yang saya nak terangkan tu susah, saya suka tunjuk. Kan? Sebab tu bila saya jadi passionate kan, in teaching kan, tunjuk macam ni benda semua, tapi kalau depan skrin susah. And also, last kali kita kena faham bahawa kita belajar sepanjang hayat. It is a continuous learning process. Setiap hari kita belajar, kan? So jangan takut nak belajar, jangan never shut your heart from learning something new. Itu masalah. Macam you dah tua kadang-kadang. Macam sekarang, you ada IR 4.0, kan? Everything semua technology. Okay, for your information kan, during COVID kan, when we want to migrate from the normal learning towards online learning, kebanyakan ataupun bukan kebanyakan lah, di seluruh dunia banyak tentangan sebenarnya daripada segi tenaga pengajar dengan online learning. Sometimes bila dia orang cakap online learning ni tak pure tau, sebab dia tak boleh, ada hasrat yang tak tercapai. Ada yang tentang terus, saya tak setuju. Student kena practical, kena hands on. Online learning, there is no hands-on process. Ramai orang shut down. Tak nak langsung ajar. Ajar pun half-heartedly. Kan? Nak ajar, tak nak ajar, ajar, tak nak ajar. Kan? Seperti kita kata, dalam learning juga, kita has to be able to change. Berubah. Okay, element of learning. Learning proses yang, you kena ingat ni, evolves. Berubah dengan lebih baik. Evolution process. Tapi kena ingat, satu proses yang evolution process, dia proses yang ambil masa yang lama. Sedar tak? Kalau you sebagai kerajaan, antara investment yang paling mahal ialah education. Dan investment yang antara yang paling lambat sekali nak mendatangkan pulangan. Sebab education dia tak boleh ajar hari ni, besok orang dah, ekonomi dah berubah. Evolution, kan? Sebab tu dia panggil evolution in the education system ni. Apa you buat perubahan hari ni? Mungkin 10 tahun depan baru hari ni. Lepas tu kita baru perubahan tahun ni, tahun depan ubah lagi, tahun depan ubah lagi. Jadi you tak boleh nampak dia punya hasil. Okay? So learning ni through experience, through you lalui sendiri, through observation, you tengok orang, through interaction others, you tanya orang, and newly acquired knowledge, you belajar sendiri, cari sendiri. And learning can be intentional or incidental learning. Sebagai contoh, you nak belajar, lepas SPM tak ada benda nak buat, mak kata, kau pergilah belajar Excel. Nanti masuk universiti pakai. Ataupun mak kata, selain daripada belajar bawa kereta kan, mak kata, kau belajarlah macam mana nak maintain kereta. Lepas ni kau nak masuk universiti, mak nak bagi kereta. Kan? Nanti macam mana kau kena belajar juga macam mana nak tukar tayar, macam mana nak tengok minyak hitam, macam mana nak pastikan kereta tak overheat, nak isi air kat mana, bateri macam mana, kan? That is intentional. Mak kata pergi kursus macam mana nak maintain kereta. That is intentional learning. Compared to you bawa kereta, pung, tayar pecah, you kena belajar sendiri secara tidak sengaja macam mana nak ganti tayar. That is incidental. Secara tak sengaja. Memang tak nak belajar pun. Tiba-tiba tayar meletup. Nak tak nak, kena tukar tayar. So, incidental learning.
Okay. So the importance of learning, learning to the consumer ni ialah kita boleh ajar, kita boleh ubah consumer ni kat mana dia nak beli. Kenapa kena beli dengan kita? Selama ni customer, you ingat selama ni customer tak pernah, contohnya, okay, kat sini mungkin, siapa kat sini ada jual benda-benda sikit? Syamila, ada jual apa-apa tak Syamila? Ada. Mikdad? Mikdad ada, Mikdad. Ada jual apa-apa tak? Jual apa Mikdad? Ada. Okey, dekat dalam ni ada tak siapa jual apa-apa? Saya ambil contohlah. Katakan some of you jual keripik. Orang kat dalam dunia ni, kat dalam Malaysia ni, semua ramai orang makan keripik. Dia orang dah ada favorite tempat beli keripik. Macam mana dia nak ubah? Kan, you boleh ubah. Dia daripada beli tempat orang, beli tempat you. Lepas tu dalam learning ni juga, kan, apa yang important tentang learning juga ialah dia boleh ajar orang tu, potential customer atau your existing customer, how to use your product. Kemudian dia boleh ajar dia how to maintain your product and how to dispose your product. Macam sekarang ni kan, dulu mula yang tengah COVID start, orang semua jual face mask. Lepas tu orang bising, kenapa orang buang face mask, orang kata. Tapi sekarang ada banyak face mask manufacturer dekat kotak dia tulis how to dispose of your face mask. How to dispose your face mask. How to, kan, macam mana cara-cara nak dispose ni. Kan, ataupun dekat bateri tu kan, how to dispose bateri, bukan jenis baling aja kat mana-mana. Kan tu how to dispose your product. So importance of learning, you boleh ajar untuk kat mana nak beli, ajar macam mana nak guna, ajar macam mana nak maintain your product, dan ajar how to dispose your product selepas menggunakan. Okay. So learning you ada motif, you ada cues, you ada response, you ada reinforcement. Saya ambil satu contoh, macam tadi lapar. You lapar. Tu motif you. Cues dia lah buat dia bunyi. Tu dah cues dia. Cues tu maknanya tanda-tanda, petanda. Petanda dia macam tanda. Bila perut aku dah bunyi, tu lapar. Response dia ialah dah burut, dah bunyi, dah lapar, pergilah cari makan. You reinforce lah, you reward pleasure, enjoyment. You pergi makan. That is learning. Learning, the elements of learning. Okay, saya rasa kita habiskan ni 2 slide lagi. Okay. Learning theories kita ada 2, sebenarnya banyak. Tapi kita ada 3. Ada 3. Bukan 3, ada 2. You ada behavioral learning dengan cognitive learning. Okay, dalam behavioral learning, you have classical conditioning. Nanti saya akan tunjuk satu-satu. Instrumental conditioning dengan observational learning. Okay, first kali classical. Classical learning ni kita learn through association. Dia ada unconditioned stimulus, dia ada conditioned stimulus, dia ada conditioned response. Saya tunjuk dia dekat sini. Dia kalau saya tak silap, di teori ni dibuat oleh Skinner kalau saya tak silap. Dia punya eksperimen dia ialah anjing dan loceng. Okey, dia letak daging, makanan, dia letak tu dia ada loceng. Lepas tu dia buka makanan, dia buka makanan. Lepas tu dia bunyi loceng. Lepas tu loceng, makanan, loceng, makanan, loceng, makanan. So anjing tu boleh tahu setiap kali bunyi loceng, makanan tu dia akan dapat makanan. Sama macam kita ialah bila kita tengok jam, kalau you dah kerja nanti, tengok jam kat office, pukul 4. Pukul 4 ni best lah makan apa ni, buah pisang. Kan? Ataupun you dengar waktu sekolah dulu dengar bunyi loceng, rehat. Nampak tak? That is conditioned stimulus. Pukul 4 jam, nampak pukul 4 is conditioned stimulus. Apa nama loceng tadi? Conditioned stimulus. Unconditioned stimulus tadi ialah dapat makan, rehat. Lepas tu pukul 4 makan pukul 4. Kan? Lepas tu you pair dua ni. Kan, you pair loceng tu dengan tu. So you dah lapar. Super juga macam
orang tengok macam tadi, apa lagi ya? Macam dulu. Sekarang tu lah, semalam saya buat contoh juga. Saya nak tanya satu seorang. Siapa nama lelaki? Asfa? Asfa? Apa nama? You duduk hostel ke duduk asrama? Rumah sewa. Hostel kat asrama sama kan? Baru sedar. Hostel kat asrama sama. Hostel atau rumah sewa? Duduk rumah sewa kan? Okay. You rumah sewa kat mana selalu hari tu? Desa Kasia. Nilai. Desa Kasia. Okay, Desa Kasia. Okay, kalau hari Jumaat, you pergi solat Jumaat dekat dalam ke dekat masjid luar? Luar. Dekat luar? Dekat masjid Nilai ke dekat dalam musim? Kadang-kadang tukar. Tapi biasanya masjid Nilai. Okay, you pergi naik motor ke jalan kaki? Naik motor dengan member. Motor. Sepanjang-panjang you duduk kat Nilai ni, pernah tak tengok kawan-kawan you sembahyang Jumaat jalan kaki? Daripada rumah? Tak. Tak pernah okay. Zaman saya belajar dulu, kita orang sembahyang Jumaat, memang saya rasa kawan-kawan saya ada motor tak ramai. Majoriti kami jalan kaki. Daripada kami sekolah asrama dulu jalan kaki, masuk universiti pun, sebelum pergi US pun kami jalan kaki. Zaman dulu kami duduk section 18, masjid paling dekat dulu section 17. Section 18 tahun 2000 lebih baru ada masjid. Masjid Hidayah ke Pasar Jerumat. Dulu section 17. So bila nak sembahyang Jumaat kita mesti jalan kaki awal. You sedar tak, kalau you nak jalan kaki pergi masjid, you tak akan ikut jalan raya kan, you akan ikut shortcut belakang rumah orang, benda semua kan. Setiap hari Jumaat mesti ada orang masak. You lalu belakang rumah orang kan, orang masak. Baru paling sedap sekali ialah bau ikan masin. So you kata, okay, bila bau ikan masin aja tu kan, you lalu, you kata, lepas solat Jumaat nanti ada mamak jual cendol naik motor tu. You akan ingat. Hari Jumaat je, you akan ingat bau ikan masin goreng dan you tahu ada cendol. Hari Jumaat je, lepas solat kita makan cendol. Kat masjid section, bukan 17. Silap saya. Masjid section 19. You bayangkan dah jauh tu jalan kaki. Amat jauh. Tapi selamba je kami datang berpuluh-puluh benda semua. Seronok dulu. Saya tahu zaman sekarang masjid dekat macam mana pun orang akan naik motor. Jarang lah orang jalan kaki. Kecuali sebelah masjid lah. Kan? Sebab tu kita kata macam itulah condition stimulus dengan unconditioned stimulus. Kami dulu condition stimulus ialah bau ikan masin goreng, kita dah tahu kita nak pergi masjid. Kita dah tahu tu hari Jumaat. Kita dah tahu hari Jumaat akan ada bau ni. So kita tahu condition. That is classical conditioning. Okay. Classical conditioning. Okay. Yang classical conditioning tadi yang dipanggil associative learning. You associate loceng ni dengan makan. Jam pukul 4 dengan makan. Okay. Okay. Kemudian need for repetition. Okay. According to siapa nama dia? Krugman. Elan ni perlu diulang. Supaya orang ingat. Macam Krugman dia punya teori ialah 3 hit theory. Elan tu 3 kali baru orang melekat dah. Melekat orang akan ingat. Tapi sebenarnya banyak sangat teori. Contohnya macam ada teori online punya shopping kan. Lepas 7 kali orang melihat iklan you, baru orang nak tahu. Bukan orang beli tau. 7 kali you nampak iklan tu, semua gerak ke. Besok you nampak lagi 7 kali, baru you niat nak tekan. Belum lagi beli. Tapi according to Krugman, 3 hit theory ya, kalau you nak buat iklan 3 kali, sebab dia kata dengan 3 kali ni, dia akan timbulkan curiosity, keinginan. Lepas tu, baru orang recognize you, barulah orang buat decision untuk beli barang you. Okay? Alright, stimulus generalization, ni contoh. Stimulus generalization. Semua coke tapi yalah, you ada coke rasa klasik, semua benda sama. Sama ada zero sugar ke, light coke ke, vanilla coke ke, classic coke kan, you generalize dia. Dia ada product line extension. Benda yang sama. Sama air coke tapi beza dia perasa je. That is stimulus generalization. Kemudian you ada product form extension. Produk yang sama, bentuk lain. Detol dalam bentuk cair,
berbuku, pencuci lantai. That is product form extension dalam bentuk yang lain. Kemudian you ada family branding. Family branding ni macam Apple lah. You ada laptop, you ada phone, you ada ni, ada earphone, ni ada apa. That is family branding. Macam ni lah. Macam ni apa ni? iPhone, iPad, apa benda semua kan. iPod kan. Kemudian ni this is family branding. Yang ni ialah Procter & Gamble lah, kalau saya tak silap nama company. Kalau saya tak silap lah. Ni dia keluarkan semua benda ni. That is family branding. Kemudian you ada licensing. Keluarkan product license. So that is stimulus generalization. Okay, what is stimulus? Discrimination. You boleh differentiate satu produk dengan produk yang lain. That is discriminate. You punya produk ni boleh beza dengan produk orang lain. Kenapa? Sebab market leader wants consumer to distinguish between produk you dengan produk orang lain. Produk you dengan produk orang tiru. So stimulus discrimination akan lahirkan sesuatu yang relevant, meaningful and valuable differentiation. iPhone lebih kononnya iPhone lebih superior daripada phone lain. Ferrari lebih superior daripada kereta lain. So that is brand differentiation. Orang boleh differentiate the brand. Dan amazingly dalam keadaan sekarang, budak-budak pun dah boleh belajar stimulus discrimination. Kan budak-budak tu, iPhone, BMW, budak-budak kecil dah boleh discriminate through brand differentiation. Ni contoh stimulus discrimination. Budu, ni budu orang, ni budu you. Boleh membezakan. Okey, kat dalam ni siapa orang Kelantan? Ke saya silap? Ke saya tanya siapa bukan orang Kelantan? Semua orang Kelantan. Okey, siapa tadi? Mikdad Okey, Mikdad, saya nak tanya, antara dua budu ni, mana you akan beli? Kiri ke kanan? Kiri. Kiri kan? Saya nak tanya semua orang dalam ni, ada siapa tak beli yang kanan ni? Tak ada. Ini macam duduk dalam apa nama ubat gigi kan? Benda apa tu? Ubat gigi, you pernah pergi tak ni apa Siti Khadijah punya bazar kan? Apa Siti Khadijah yang ada bawah tu pasar kan? Kat pasar kat bawah tu dia budu dia ni duduk dalam tiub. Macam tiub pencuci muka dengan tiub ubat gigi. You rasa nak makan ke? Walaupun dia budu, macam kelakar dia nak letak dalam budu tu picit keluar. So saya kata, ini antara contoh personally contoh stimulus discrimination yang tidak berjaya. You nak bezakan your brand dengan brand lain, you buat dalam tube. Saya pergi tu tengok, siapa nak makan? Sebab sedar tak? We always associate tube dengan pencuci muka atau ubat gigi. Betul? Budu ni macam budu dalam tube. Pelik ni. Sebab you rasa macam, kalau you picit nanti keluar budu ni mesti rasa pudina. Kan? Mesti rasa pudina. Ataupun you, budu ni katakanlah, letak kat rumah, bawa balik, letak dalam plastik. Anak tak tahu, masuk, bawa bilik air, pergi cuci muka lah. So saya kata, ini antara contoh stimulus discrimination yang tidak berjaya lah. You want to buat brand differentiation between your brand and other brand. Kan? Sebab kalau personally kan, all of you, kalau nak budu, nak dalam botol kan. Dan kalau lebih bagus botol kaca. Kan? Macam sekarang, you tengok tak the evolution of budu punya packaging. Budu dulu duduk dalam botol kaca. Macam ni lah. Tapi yang ni ialah botol plastik ni. So botol kaca dia migrated into botol plastik dan dia migrated into tube. Tapi still kita nak yang ori, betul tak? Kita nak yang ori. Walaupun saya orang Johor tapi saya suka budu. Dan saya marah bila budu letak dalam tube. Kan? Telah mencemar kesucian budu. Kan? Saya kata budu kena duduk dalam rupa budu kan. Okey, takkan you nak letak, contohnya you nak letak tiba-tiba sambal belacan duduk dalam tiub. Rasa macam pelik kan. Tengah makan nasi apa semua, picit sambal belacan. Cik. Tengok. Macam pelik je. Okay, alright. So I think ini muka surat apa? Kita stop here. Nanti kita akan continue next week ya. Kita continue next week. Saya rasa kita dah banyak ada content ni. So is there any question? Daripada Aliana ke, Maizatul ke, Syuhana ke, Syukri ke, Atira, Salsabila, Abid, Daniel.
Anissa ke? Ada any question before we adjourn our class today? Tak ada ah? Semua okey? Tak ada Okay. sir. Alright. soalan. Apalah soalannya? Apa soalan? Soalan untuk assignment. Soalan Simon agak apa? Kan ikut Rubik kan slide 1, 2, 3, 4 kan. Hanya 4 slide. Adakah memang kalau kita banyak poin pun kena 4 slide juga syaratnya ataupun boleh je nak lebih? Yang penting poin tu 4 poin tu. Banyak ke poin sekarang? Alah, slide tu besar kan. Muatkanlah dalam tu. Kiranya memang 4 je lah. 4 lah. Kita mudahkan lah. Kenapa you nak hantar 44 slide ke? Taklah, tanyakan je. Saya risau kan, ada orang tanya nak hantar lebih daripada 4. Tengok dia hantar 4,5 slide je kan. Buat marah aja pun ada. Tak apa, try to fit it in the 4 slides. Okay, any other question? Ada tak lagi yang tak hantar tajuk? Semua dah hantar. Kalau tak hantar tajuk, sila hantar segera. Okay. So tak ada apa-apa soalan lagi? Okay. So we end this class, today's class with Tasbih Kifarah and Suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you. sir. Thank you sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Thank you sir. Okay, thank you.